Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Syariza Mawang dalam Berita Pagi Sabah edisi Selasa 29 September 2020. Majlis Istiadat Angkat Sumpah Ketua Menteri Sabah ke-16 akan berlangsung pagi ini di hadapan Yang di-Pertuan Negeri Sabah, Tun Dr. Johar Dato' Haji Mahiruddin di Dewan Istiadat Istana Negeri, Kota Kinabalu. Semalam, Yang di-Pertuan Negeri menyerahkan jemputan istiadat angkat sumpah jawatan Ketua Menteri Sabah kepada Datuk Haji J dalam satu majlis tertutup di Istana Negeri Kota Kinabalu. Majlis angkat sumpah tersebut juga melibatkan pelantikan jawatan bagi timbalan-timbalan Ketua Menteri. Terdahulu, Gabungan Rakyat Sabah GRS Sebulat Suara menamakan Datuk Haji J sebagai Ketua Menteri Sabah yang baru. Perkara itu diumumkan Datuk Haji J yang juga Ketua Badan Pimpinan Bersatu Sabah dalam satu sidang media di Kota Kinabalu selepas mengadakan perjumpaan tertutup bersama para pemimpin PN, Barisan Nasional dan Parti Bersatu Sabah. Seterusnya, situasi terkini COVID-19 di Sabah. Sebanyak 98 kes baru dicatat semalam yang melibatkan 8 daerah menjadikan jumlah keseluruhan 1,769 kes. Kesemua kes baru adalah kes tempatan melibatkan 84 warga negara dan 14 bukan warga negara. 46 kes adalah dari kluster Bangau-Bangau, 39 dari kluster Benteng, 8 saringan bergejala, 2 dari kluster Pulau serta masing-masing 1 kes dari kluster Buang Sayang, saringan petugas kesihatan dan saringan kontak rapat. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, daripada jumlah itu 48 dikesan di Sempurna, Tawau 34, Lahad Datu 5, Kota Kinabalu 4, Penampang 3, Kunak 2 serta 1 kes masing-masing di Putatan dan Papar. Sementara itu, 46 kes sembuh semalam manakala 888 kes dalam ward. Angka korban akibat COVID-19 di Sabah kekal 12 kes. Sehingga semalam, Tawau mencatatkan jumlah kes aktif tertinggi dengan 385, diikuti Sempurna 299, Lahad Datu 97 dan 58 kes aktif di Kunak. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar PKPDB secara pentadbiran di Lahad Datu, Tawau, Kunak dan Sempurna yang berkuat kuasa tengah malam tadi sehingga 12 Oktober depan disambut baik penduduk 4 daerah yang terlibat. Tinjauan RTM di Bandar Tawau mendapati kesesakan luar biasa berlaku di semua jalan memasuki Tawau, berkemungkinan pembelian barangan keperluan dalam kalangan penduduk. Masa saya mula-mula tahu tu PKP esok, saya kerja je lah. Tapi bagus juga lah untuk kita semua sebab demi kebaikan rakyat kan. Nah, kerja saya ni mau cuman kan tutup sudah. Jadi 2 minggu syawal tu nak pajak. Kita pun menyambut baik bukan pasal apa tapi demi keselamatan kita kan. Pasal kalau kita terbuka begini kita terdedah dengan virus penyakit ni kan. Jadi syukurlah kerajaan untuk menghalang untuk merebaknya wabak begini kan. Kalau kita tidak buat begini, kita akan dapat bahaya lagi kuat. Saya mau balik KK pun tidak boleh selepas ini pengundian. Isteri di Kota Kinabalu, saya tidak dapat pergi. Karena kuarantin 14 hari, jadi bagus saya stay in Tawau lagi. Ya, saya harap semua warga Tawau berjaga-jagalah semuanya. Bagus juga untuk jaga kesehatan semua supaya kan hapuslah ini COVID-19 ini lah. Rasakan ini COVID-19 ini sekarang terlalu sudah bahaya sudah sekarang. Bagus juga lah kalau kerajaan perintah begitulah bagus juga. PKPDB melibatkan 962,661 penduduk dilaksanakan bagi membendung jangkitan dan penularan COVID-19 di 4 daerah tersebut sekaligus membolehkan aktiviti pengesanan kes secara bersasar dilaksanakan sepanjang tempoh 14 hari. Kementerian Kesihatan mengesahkan terdapat 1,995 kes positif jangkitan COVID-19 di 4 daerah berkenaan dalam tempoh 1 hingga 27 September 2020. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Sabah berjaya menahan 507 individu atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Imigresen 1959-63 menerusi 138 operasi kutip yang dijalankan sepanjang Januari hingga September tahun ini.
Pengarah Imigresen Sabah Dato' Dr. Muhammad Sadir Muhammad Amin dalam satu kenyataan berkata, jumlah itu termasuk 36 individu yang ditahan dalam op kutip terbaharu yang berakhir Sabtu lepas. Katanya seramai 925 individu diperiksa dalam operasi 6 hari yang tertumpu di 4 daerah iaitu Tawau, Semporna, Kunak dan Lahad Datuk. Op kutip antara lain bertujuan mengekang kemasukan pendatang asing tanpa izin dengan pemeriksaan ke atas individu yang disyaki melakukan kesalahan imigresen khususnya di pintu-pintu masuk utama sempadan negara. Ia sekaligus menghalang penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Operasi yang melibatkan 60 pegawai dan anggota JIM dari beberapa daerah termasuk ibu pejabat turut disertai Polis Diraja Malaysia, pasukan gerakan AM dan anggota sukarelawan Malaysia. Selain itu, JIM turut melakukan kolaborasi bersama agensi penguatkuasaan lain menerusi op benteng yang dijalankan sejak Mei lepas. Bantuan Prihatin Nasional BPN 2.0 membantu dalam meringankan beban rakyat terutama dalam membeli keperluan harian. Itu reaksi masyarakat mengenai BPN 2.0 yang akan dimanfaatkan 4 kumpulan rakyat melibatkan peruntukan 7 bilion ringgit. Bayaran BPN 2.0 ini akan dibuat pada hujung bulan Oktober ini dan Januari 2021. Bantuan Prihatin itu dapat meringankan beban kami sekeluarga dan meneruskan perniagaan kami selama PKP. Ya, sangat membantu kami lah. Rasa syukurlah, okeylah. Okey, dapat bantu beli-beli susu budak, makan, minum, sewa-sewa. Macam itulah. Yang kali kedua ni dapat bantuan lagi supaya dapat tidak membebankan ibu bapa dan pembelanjaan sekolah. Syukur Alhamdulillah dapat membantu. Macam saya sudah berumah tangga. Syukur Alhamdulillah walaupun dalam PKP dapat membeli bekalan makanan, barang dapur. Syukur Alhamdulillah, bersyukur juga walaupun penjagaan terus tergendala, ada bantuan. Menghasilkan tanaman berkualiti yang mampu memenuhi piawaian pasaran dalam dan luar negeri menjadi impian setiap pengusaha. Namun, untuk menghasilkan tanaman berkualiti memerlukan kaedah penanaman bersesuaian. Sistem fertigasi merupakan antara pilihan terbaik kerana ia bukan sahaja mudah diurus, malah mampu mengeluarkan hasil berkualiti. Wartawan Godfrey Lee yang berpeluang meninjau tanaman rock melon menggunakan sistem fertigasi di Tuaran ada butirannya. Penanaman rock melon jenis Permai 5 ini diusahakan Pertubuhan Peledang Kawasan PPK Tuaran menggunakan kaedah fertigasi sejak 6 tahun lalu. Fertigasi merupakan kaedah pemberian baja melalui sistem pengairan titis. Diusahakan di kawasan seluas 0.012 hektar menggunakan struktur rumah pelindung tanaman yang mampu menampung sehingga 500 pokok rock melon bagi satu musim. Penyamaian biji benih dia mengambil masa dalam 14 hari sebelum kita pindahkan ke rumah ini. Pokok rock melon ini akan mengeluarkan bunga selepas 21 hari lah. Dan selepas itu penyelenggaraan berkala akan berterusan seperti pendebungaan, bantuan pendebungaan. Bagi memastikan tanaman rock melon sentiasa mendapat nutrien yang mencukupi, sistem pengairan titis otomatik digunakan. Selain itu, pokok rock melon juga perlu dipangkas bagi membuang ranting yang tidak perlu agar pokok cepat membesar. Pembajaan di sini menggunakan sistem titisan fertigasi yang dilengkapi pemasa. Tempo matang bagi rock melon ialah antara 65 hingga 70 hari. Rock melon mudah dipasarkan kerana sentiasa mendapat permintaan tinggi. Masalah pasaran kita tidak ada masalah sekarang ya. Memang buah ini boleh dipasarkan dengan mudah dan permintaannya sangat-sangat tinggi.
Penanaman rockmelon menggunakan kaedah vertigasi terbukti mampu menambah pendapatan pengusaha kerana kos yang rendah, hasil pula berkualiti. Saya harap ahli-ahli di kawasan Tuaran ini, terutamanya yang mempunyai kawasan, belajar di PPK Tuaran ini, dan kita akan mengadakan kursus-kursus bersiri di tempat ini untuk memberi ilmu dan pengetahuan kepada ahli-ahli. Baik, sekarang ini saya berada di pertubuhan padang kawasan Tuaran dan ini adalah lokasi penanaman untuk projek vertigasi rockmelon, dan dapatnya untuk projek ini yang mana keluasannya adalah 20 kali 100 kaki dan boleh menempatkan 500 pokok dan menghasilkan 1,000 biji rockmelon, dan anggaran beratnya adalah di antara 1 hingga 2 kilogram yang mana dijual dengan harga 9 hingga 12 ringgit sekilogram. Kodrili untuk RTM. Baik, sekian berita pagi Sabah. Budayakan norma baharu. Pandemik COVID-19 belum berakhir. Saya Muhammad Syariza Mawang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.